Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi hadir pada hari ini untuk mendengar forum yang bakal dibincangkan. Tajuk kita pada hari ini ialah kesantunan generasi era digital, apakah statusnya? Sebelum kita pergi lebih jauh, elok sekiranya saya memberitahu serba sedikit mengenai kesantunan. Menurut Lakoff, salah seorang sarjana bahasa mentarifkan bahawa kesantunan merupakan tingkah laku yang mampu menggunakan geseran dalam sesuatu interaksi, iaitu dengan menjadikan proses interaksi tersebut menjadi lebih mudah, lebih mesra, berkesan serta tidak mewujudkan permasalahan. Kata kuncinya di sini ialah santun. Jika kita sendiri lihat bahawa kaum Melayu itu sendiri amat sinonim dengan budi pekertinya, lemah lembutnya, tapi kita nak tengok di sini apakah senario yang berlaku di media sosial pada hari ini, kemudian apa yang menjadi faktor pada perkara tersebut serta kesannya kepada masyarakat hari ini, dan seterusnya langkah bagi mengatasi isu yang kita cuba bincangkan. Bagi membincangkan persoalan-persoalan yang telah saya kemukakan sebentar tadi, 4 orang panel telah saya jemput. Panel pertama, Wakil Pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, Cik Nur Alina binti Rosfan Wahi. Kemudian panel kedua kita, Cik Nurul Aisyah binti Abu Bakar daripada Setiausaha Unit Perkhidmatan Kaunseling dan Karier Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Cik Isha Arina binti Nur Ahmad, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Pagoh sebagai panel ketiga kita, dan panel terakhir kita pula, Cik Anisha Shafira binti Anwar selaku guru bimbingan kaunseling dari SMKA Pagoh. Selamat datang saya ucapkan dan terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Pertama sekali saya persilakan Wakil Pegawai dari KKMM, Cik Arlina, untuk menerangkan apakah senario yang dipaparkan di media sosial pada hari ini mengenai adab. Silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titipkan buat saudari moderator dan rakan-rakan panel sekalian. Baik, terus kepada soalan moderator mengenai status adab di media sosial. Saya melihat bahawa belakangan ini semakin banyak kes yang menggunakan kata-kata kebencian dan berbaur hasutan dalam media sosial sehingga mengugat hubungan keagamaan di negara kita. Pada pandangan saya, sebenarnya majoriti pengguna media sosial tidak peka akan kepentingan menjaga adab kerana mereka tidak mempedulikan lagi aspek kebenaran ataupun kesahihan sesuatu berita sebelum disebarkan. Tambahan sifat media sosial yang mudah diguna dan memberi keseronokan menjadi satu ancaman apabila pengguna menjadikannya sebagai medan untuk meluah perasaan dan menyebar perkara yang tidak benar. Bukan itu sahaja, landscape masa kini menunjukkan jenayah yang melibatkan media sosial semakin serius dengan penipuan, fitnah, mencetus kontroversi, ketegangan, sikap antagonis dan sebagainya. Lebih malang lagi, menurut Kementerian Komunikasi dan Multimedia tahun 2020, penipuan cyber adalah jenayah yang menduduki tangga paling tinggi apabila mencatatkan sejumlah 4,477 kes pada tahun 2019. Situasi ini secara tidak langsung mencerminkan kemerosotan adab dan budi dalam kalangan generasi era digital sekarang, tidak kira yang muda maupun golongan berusia. Bukan itu sahaja, penggunaan bahasa yang lebih parah dalam media sosial terangkum dalam hal kesantunan bahasa. Contohnya, banyak kata-kata yang bersifat cacian, carutan, bidasan dan hinaan yang meluas dalam media sosial. Terdapat juga laman sosial yang leluasa menggunakan perkataan membawa maksud negatif yang menunjukkan hilangnya akhlak dan budi bahasa sebahagian anggota masyarakat kita. Seperti yang saya katakan, perbuatan itu malangnya turut dilakukan oleh golongan dewasa yang sepatutnya menjadi contoh bagi golongan muda. Malah berdasarkan penelitian saya dalam media sosial, orang yang ada nama dalam masyarakat pun turut sama terlibat
dalam isu ketidaksantunan dalam media sosial ini. Jika kita lihat pula dari perspektif Islam, Al-Quran ada menyebut bahawa komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia yang penting. Kata kunci yang dipergunakan oleh Al-Quran untuk komunikasi ialah al-qaul, iaitu kemampuan berkata benar atau berkomunikasi dengan baik. Maka apa yang saya boleh simpulkan berdasarkan penelitian saya terhadap situasi ketidaksantunan di media sosial dalam kalangan generasi era digital ialah langkah-langkah yang proaktif perlu dilaksanakan oleh pihak tertentu untuk membugar nilai kesantunan agar mereka dapat menjaga etika dan norma-norma sosial ketika berkomunikasi dalam media sosial untuk mewujudkan lingkaran masyarakat cyber yang positif dan bermanfaat. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita, Cik Alina, di atas penerangan seperti tadi. Jelas dan nyata bahawa di sini kita perlu betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Jika kita rasa kata-kata negatif yang dilontarkan di media sosial pada hari ini merupakan suatu perkara yang biasa, maka menjadi satu tanggungjawab kita bersama bagi mencegahnya. Baiklah, nampaknya panel kedua kita, Cik Aisyah pun tak sabar nak buat perkongsian ilmunya mengenai faktor yang akan menyumbang kepada hilangnya sinar kesantunan. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Baiklah, apabila kita berbicara tentang kesantunan dan generasi era digital, kita dapat lihat bahawa nilai-nilai kesantunan ini semakin luntur dalam diri masyarakat, khususnya kepada para remaja, walaupun mereka merupakan bangsa Melayu yang terkenal dengan adab sopan dan ketinggian budi pekerti. Jadi, antara faktor yang menyebabkan kesantunan semakin sirna dalam media sosial ialah peranan ibu bapa yang lemah dalam mendidik anak-anak. Asuhan dan didikan ibu bapa sebenarnya menyumbang kepada impak yang amat besar terhadap pembentukan sikap dan sasiah anak-anak. Penggunaan dan penjagaan bahasa amatlah penting, lebih-lebih lagi sekiranya anak masih kecil. Hal ini kerana mereka akan meniru ujaran dan mengikut tingkah laku ibu bapa yang kemudiannya mereka akan aplikasikan semasa berkomunikasi dan bertingkah laku dalam media sosial. Oleh itu, penting untuk masyarakat terutamanya mereka yang bergelar ibu bapa ini untuk memberikan pendedahan kepada anak tentang penggunaan media sosial dan juga bahayanya mengekspresikan tanpa batasan di ruang maya agar mereka lebih matang dalam menggunakan teknologi dengan baik seperti dalam pepatah Melayu bagaimana acuan begitulah kuihnya. Pepatah ini memperlihatkan bahawa peranan sebagai seorang ibu bapa dalam mencorak peribadi anak-anak sangat penting kerana anak-anak ini adalah cerminan kepada ibu bapa sebenarnya. Bukan itu sahaja, saya berpandangan bahawa terdapat situasi yang mana ibu bapa ini sebenarnya telah pun memberi pendarahan yang terbaik mengenai adab dalam media sosial. Terdapat faktor yang menyebabkan berlakunya ketidaksantunan dalam media sosial ini kerana sikap anak itu sendiri yang mana mereka berasa gairah dengan adanya media sosial dan menjadi sebahagian daripada masyarakat sosial yang mana mereka tidak memperdulikan nilai intelektual dan menggambarkan bahawa mereka tidak beretika dalam memanfaatkan media sosial. Tamsilnya, seperti yang dikata ahli panel satu kita tadi yang telah menyentuh mengenai isu penyebaran berita palsu dalam media sosial, pada pandangan saya, isu ini tercetus akibat pengguna tidak mendukung prinsip integriti yang sewajarnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pengguna media sosial. Sudah terang lagi bersuluh bahawa seorang manusia itu tidak hanya diukur dengan pangkat dan juga harta yang dimiliki, malah adab dan pekerti yang sopan juga turut dinilai. Maka dengan asbab itu jugalah Allah SWT mengurniakan kita Nabi Muhammad SAW
kepada kita sebagai umat Islam untuk tujuan menyempurnakan akhlak serta mengajarkan kita cara berakhlak dengan akhlak yang sopan dan terpuji pada setiap waktu dan semua tempat termasuklah media sosial. Buktinya dapat dilihat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bernombor 2/381 iaitu innama bu'istu liutammima salihal akhlak, yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Saya kira itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Itu dia penyampaian yang sangat sara dengan ilmu. Maka benarlah pepatah Melayu mengatakan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekolah pertama bagi anak-anak kita adalah di rumah kita sendiri. Baiklah, kita teruskan forum kita dengan panel ketiga, Cik Isha bagi menjawab persoalan seterusnya, iaitu implikasi yang akan terjadi atau berlaku sekiranya isu yang kita bincangkan pada hari ini terus-menerus dilakukan. Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi. Saya akan menjawab soalan yang telah diberikan sebentar tadi. Sememangnya tidak dinafikan terdapat kebaikan dalam penggunaan media sosial terutamanya. Segala maklumat boleh dicari pada hujung jari. Misalnya para pelajar sekolah maupun pelajar universiti kini boleh menggunakan media sosial sebagai peranti terbaik dalam pendidikan. Namun, jika disalahgunakan, ia akan membinasakan. Maka pada hari ini saya akan menyentuh dua implikasi utama yang akan berlaku apabila kesantunan generasi era digital tidak dititik berat oleh setiap masyarakat. Antaranya ialah jenayah buli cyber dalam kalangan pengguna media sosial. Menurut Cik Hasniza dan Muhammad Yusri pada tahun 2014, buli cyber ini ialah suatu tindakan yang berbentuk gangguan yang melibatkan kata-kata yang kurang sopan secara berulang. Misalnya, seseorang individu itu mengecam, memalukan atau mengganggu seseorang dengan perkataan-perkataan yang negatif, sama ada di aplikasi TikTok, Facebook dan Instagram. Kesan daripada buli cyber ini juga akan menyebabkan mangsa buli cyber mengalami tekanan psikologi, tekanan emosi atau lebih teruk lagi akan berubah sehingga sanggup mengundang gejala pembunuhan diri. Baiklah, seterusnya ketidaksantunan dalam media sosial akan menyebabkan penyebaran maklumat palsu berleluasa. Perkara ini telah disentuh oleh panel pertama sebentar tadi. Situasi penyebaran maklumat palsu ini berlaku kerana penghantaran mesej ataupun maklumat melalui media sosial kini boleh dilakukan secara percuma dan pantas. Dan sesetengah pengguna yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk menyebarkan maklumat palsu demi mengaut keuntungan ataupun perhatian orang ramai. Dan sehubungan dengan itu, tindakan ini mampu mengundang fitnah dan menjejaskan reputasi orang lain. Misalnya, melalui pembacaan saya, berita yang telah tular baru-baru ini melibatkan seorang pemilik restoran nasi ganja di Ipoh Perak telah mengalami kerugian selama 3 hari kerana terdapat individu yang menyatakan bahawa pemilik menambah najis manusia untuk menyedapkan lagi hidangan tersebut. Jelas di sini bahawa kita boleh lihat impak tindakan seseorang individu yang tidak santun akan memberi impak negatif kepada individu yang lain. Maka kesimpulannya, kedua-dua kesan ketidaksantunan dalam media sosial yang saya sebutkan sebentar tadi dapat dilihat sangat berat dan mampu menjadi elemen perosak kepada generasi baharu. Oleh itu, semua masyarakat yang juga pengguna media sosial perlu cakna mengatasi isu ini. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan pada panel ketiga kita sebentar tadi. Dapat kita gambarkan implikasi yang akan berlaku dalam masyarakat kita sekiranya kita menyalahgunakan media sosial. Dapat saya lihat dua perkara yang berlaku dalam masa yang sama, iaitu tidak mengamalkan sikap yang santun biarpun kita berada di alam maya, dan kemudian kita salah gunakan pula media sosial ini. Jadi Cik Anisha, bagaimana kita hendak atasi isu kesantunan dalam kalangan generasi era digital ini? Saya persilakan untuk panel terakhir kita menjawab persoalan yang terakhir.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita pada hari ini dan rakan ahli panel yang lain. Menjawab soalan yang diajukan oleh saudari moderator, terdapat beberapa usaha yang boleh dilakukan oleh generasi era digital dalam membuka nilai kesantunan di media sosial. Nilai kesantunan harus dipupuk dan dibugar kembali dalam diri setiap individu agar dapat melahirkan masyarakat yang hidup atas rasa penghormatan yang tinggi, bertoleransi, saling mempercayai serta dapat mengelakkan daripada kebencian berlaku, seterusnya mencipta konflik dalam sesebuah perhubungan. Penggunaan media digital pada hari ini yang memaparkan kesantunan sebagai nilai universal harus diketengahkan dalam kehidupan setiap individu bagi mewujudkan masyarakat yang hidup saling bertoleransi dan menghormati antara satu sama lain. Baiklah, langkah pertama yang boleh dilakukan oleh mereka ialah mereka perlu menggunakan perkataan atau bahasa yang sopan ketika berkomunikasi melalui media sosial. Ketika menyebarkan sesuatu maklumat, mereka hendaklah menggunakan perkataan yang sopan, halus dan indah. Kata-kata yang digunakan tidak mempunyai maksud sindiran atau ejekan kepada mana-mana pihak. Sebaliknya mempunyai unsur kejujuran. Penggunaan perkataan yang kesat dalam kalangan netizen menggambarkan seseorang itu tidak mempunyai nilai kesantunan dalam diri mereka. Gejala ini perlu dibendung supaya amalan kesantunan tetap diamalkan walaupun hanya berkomunikasi menggunakan media sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana mesej yang ingin disampaikan dapat meninggalkan kesan kepada golongan sasaran. Selain itu, generasi era digital yang menggunakan media sosial sebagai salah satu platform untuk berkomunikasi perlu mendisiplinkan diri mereka terutamanya mengenai tata cara penggunaan media sosial. Hal ini boleh dilakukan dengan mendisiplinkan diri untuk menyemak sumber yang sahih serta mengutamakan perkongsian maklumat yang penting agar dapat mengelakkan daripada berlaku penyebaran maklumat palsu seperti yang dinyatakan oleh ahli panel sebelum ini. Hal ini dapat ditunjukkan melalui penjagaan privasi di media sosial di mana mereka seharusnya dapat membezakan sama ada sesuatu perkara itu boleh disampaikan atau disebarkan ataupun tidak. Kesimpulannya, generasi era digital itu sendiri perlu mempunyai potensi untuk memperkuatkan usaha memotivasi diri agar dapat membesarkan hati daripada unsur-unsur negatif. Sebaliknya, berusaha untuk mengeluarkan nilai-nilai sebenar yang positif yang terdapat dalam diri seseorang manusia. Sekian daripada saya, kembali kepada saudari moderator. Jadi dapat saya rumuskan dari panel terakhir kita sebentar tadi iaitu berfikir sebelum jari jemari kita berbicara di papan kekunci gadget masing-masing. Bahana ketidaksantunan akan terus-menerus memecah belahkan perpaduan masyarakat sejagat. Kecanggihan teknologi seharusnya membawa pemikiran kita ke hadapan, jangan sampai kita tinggalkan adab yang menjadi salah satu asas dalam kehidupan kita di belakang. Maka dengan itu, berakhirlah forum kita pada hari ini. Saya moderator anda, Izzanul Fatihah Darus, mengucapkan terima kasih kerana setia bersama dengan kami hingga ke penghujungnya. Assalamualaikum.